Tugas yang dianggap kotor dan tidak memerlukan kemahiran. Itulah di antara persepsi tentang pekerjaan tukang kasut. Wartawan kami Nur Arina Ahmad Anis bertemu dengan dua artisan muda yang pakar dalam penjagaan kasut dan parangan kulit. Mengasah tapak, membersih dan menggilap kasut. Pada mata kasar, ia kelihatannya mudah. Tetapi proses membaiki kasut memerlukan kesabaran dan ketelitian. Tukang kasut seperti Encik John Chung tidak sekadar menggantikan kulit yang koyak atau tapak tertanggal. Sebagai seseorang artisan kasut, beliau mahir dalam seni pembaikan kasut dan produk kulit dan setiap hasil kerja bermutu tinggi. A lot of clients would think that cobblers are kind of like a lowly skilled worker. It's a dirty job that nobody really wants to get into. This dyeing trade, I believe, is a result of young people not wanting to take on the job because of the negative perception and stereotype. And for us, we believe that there is actually a way to modernize it, and as we are doing. Namun, moden bukan bererti menggunakan mesin-mesin dengan sepenuhnya. Apabila Encik Chung mengasaskan Mason & Smith pada tahun 2013, beliau mengekalkan teknik tradisional. In our store, what we do is we apply the creams and waxes on the shoe with our bare fingers. In that way, we believe that the creams and waxes are better able to penetrate the leather and therefore hydrate and nourish the leather to ensure that they last a longer period of time. Menurut Mason & Smith, permintaan untuk menggilap dan memperbaiki kasut kulit meningkat sebanyak 2 kali ganda dalam masa 4 tahun. Ini kerana bukan sahaja para karyawan, golongan muda juga lebih berminat untuk memperbaiki kasut mereka. Itulah yang menarik minat Encik Ashraf Samsudin yang kini bertugas sebagai pengurus besar di Mason & Smith. Menariknya, Encik Ashraf mengakui kurang mahir menggilap boot sewaktu dalam perkhidmatan negara. Bila time NS, saya punya boot paling tak kilat lah. Jadi saya boot saya paling tak kilat, so paling buruk lah. So lepas tu saya kerja sebagai pengilap kasut dan saya improve the process. Walau bagaimanapun, pilihan kerjaya sebagai tukang kasut pada awalnya sukar diterima keluarga. Tanya khuatir kenapa buat kerja macam pengilap kasut, pasang kasut instead of macam kerja as other professions. Dan khuatir because it's quite laborious, pakai tangan and then mesin untuk repair kasut jadi kotor. And ramai orang tengok tukang ngilap kasut adalah macam kerja tepi jalan. Namun sebarang tanggapan negatif berjaya diubah. Ini setelah beliau muncul juara kejohanan gilap kasut dunia 2022, pemenang dari Singapura yang kedua selepas Encik Chung. Okey Ash, mungkin boleh kongsilah bagaimana cara untuk menghilangkan bekas kedutan di kasut ini dan untuk memperbaiki semula lah. Okay, so kita ada alat-alat kat sini. First is the cleaner. So ini untuk remove semua yang past wax and cream yang dia pakai before this. And then lepas cuci dia punya kulit, we have cream. This is to nourish untuk hilangkan semua bekas-bekas kedut-kedut kat sini. Semua itu dilakukan dengan teliti dan tidak kasar agar tidak menjejas permukaan kulit kasut. Selepas itu, ia diikuti dengan proses menyapu krim dan lilin penggilap kasut pula. Keseluruhan proses mengambil kira-kira sejam. Para pelanggan diberi tip bagaimana untuk menjaga kasut yang sudah dibaik pulih supaya kekal lama. Harus gunakan krim untuk lembutkan kulitnya. Because kasut kulit usually kalau dah lama nanti diorang akan kering dan pecah. Kita panggilnya shoe tree untuk kasih dia punya shape sebaiki daripada macam mana diorang beli baru punya. Bagi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai teknik menjaga kasut kulit dengan betul, Mason & Smith merancang untuk menganjurkan lebih banyak bengkel untuk menjaga dan menggilap kasut. Saudara, siapa yang tak kenal Muhammad Ali? Hari ini beliau iaitu 25 Februari genap 60 tahun Muhammad Ali menjadi juara tinju heavyweight dunia buat pertama kalinya selepas mengalahkan Sonny Liston. Kabar dunia membawa anda menyurut sekilas kehidupan dan warna-warni personaliti Muhammad Ali.
Muhammad Ali atau dikenali pada waktu itu sebagai Cassius Clay menonjolkan imej petinju muda yang banyak cakap dan celupar. Beliaulah menggelarkan dirinya boleh menyengat bak lebah dan terbang bak kupu-kupu. Kerana menghina juara heavyweight bertahan Sonny Liston sebelum perlawanan mereka, Ali didenda. Menjelang pertarungan itu, Ali juga sempat bersenda dengan kumpulan Beatles yang baru sampai ke Amerika ketika itu. 25 Februari tahun 1964, bagaimanapun satu tarikh bersejarah. Ali mengalahkan Liston dalam 7 pusingan sekaligus menjadi juara heavyweight dunia. Sekitar seminggu kemudian, juara heavyweight itu mengumumkan beliau memeluk agama Islam dan menukar namanya kepada Muhammad Ali. 3 tahun kemudian pada 1967, lesen Muhammad Ali bagaimanapun digantung dan beliau dilucutkan gelarannya kerana enggan menyertai tentera Amerika Syarikat bagi Perang Vietnam. Muhammad Ali dihukum penjara 5 tahun tetapi kekal bebas semasa kesnya dirayu. Dakwaan itu akhirnya ditarik balik Mahkamah Agung pada tahun 1971 dan Muhammad Ali kembali ke gelanggang dan mengalahkan Joe Frazier yang memegang gelaran juara heavyweight WBC dan WBA serta mengalahkan juga seorang lagi juara, Joe Buckner. Muhammad Ali sememangnya tokoh yang kuat bergurau dan bahasanya sangat berwarna-warni. Contohnya menjelang pertarungan dengan George Foreman ini. I had a dream when I got to Africa. I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. Muhammad Ali meninggal dunia pada 3 Jun 2016 pada usia 74 tahun.